Sekarang blok terakhir Ya. Okey. Okey. Ah. 6. Okey, tadi kita ada soalan yang berbentuk proses, mekanisme, tindak balas. Mungkin ada yang saya tak sempat tunjukkan pada anda semua. Jadi mungkin murid-murid bolehlah ulang kaji berkaitan dengan tingkatan 5. Soalan-soalan berkaitan dengan tingkatan 5. Contohnya persenyawaan ganda 2, tumbuh-tumbuhan, paya bakau dan sebagainya. Ada banyak soalan yang boleh kamu ulang kaji. Okey, kita lihat soalan bentuk analisis. Analisis ni ada dua. Satu analisis perkaitan. Kita perkaitan ataupun analisis unsur. Jadi dekat sini dia memerlukan kemahiran lebih sedikit. Di mana pelajar perlu menganalisis secara terperinci apa kaitan ataupun apa unsur-unsur yang terlibat. Okey, Sean. Jadi soalan analisis tak banyak. Ada dua mungkin dalam 40 soalan tu. Tapi kita kena skor jugalah walaupun dua. Perbezaan markah dia akan ketara nanti. Okey, kita tengok. Raja menunjukkan 2 kelas makanan. Okey, antara bahagian berlabel A, B, C, D yang manakah mencernakan kedua-dua kelas makanan tersebut. Kita ada 2 kelas makanan. Kalau kita tengok dekat sini, Sean, kelas makanan yang pertama ni ada ayam, daging, ikan. Ni kelas makanan apa ni? Protein. Protein. Okey, bagus. Yang ini kita tengok ada roti, okey, ada bijirin dan sebagainya. Ini kelas makanan Karbohidrat. Jadi pelajar perlu menganalisis gambar dulu, baru dia dapat kelas makanan. Tapi dia tak tanya kelas makanan, dia tanya yang manakah mencernakan kedua-dua kelas makanan. Kena pula tengok gambar yang ketiga. Bahagian mana mencernakan kedua-dua, iaitu protein dan juga karbohidrat. Okey, kita tengok. Bahagian pertama ni bahagian mulut. Okey, B ni bahagian perut. Jangan pula letak hati. Bentuk macam hati besar kan. Pelajar kena tahu label gambar itu sebabnya gambar penting untuk kita belajar. Okey, C. C ni kita tengok adalah duodenum. Dan D ni kita tengok dia adalah kolon ataupun usus besar. Okey, untuk protein kita ada 3 tempat sebenarnya kalau kita nak cerna. Okey, protein biasa bermula daripada perut, okey, kemudian dia akan pergi duodenum, dicernakan, kemudian dia akan pergi kepada usus kecil. Jadi ini usus besar ni kita dah boleh reject. Nampak? Okey. Kemudian kita ada karbohidrat. Okey, saya tarik sini. Karbohidrat. Kalau karbohidrat dia ada 3 tempat sama macam protein. Okey, iaitu apa? Mulut bagus. Mulut pergi pada duodenum, pergi pada usus kecil. Okey? Jadi yang sama dekat sini P, perut dengan mulut tak sama. Ni D dengan D, duodenum dengan duodenum. Betul? Jadi duodenum terletaknya label pada C. Okey? Kalau kita tengok polipeptida akan dihidrolisis lah. Okey, kepada peptida. Kalau karbohidrat tadi pula, kita akan tengok kanji akan dihidrolisis kepada maltosa. Jadi dekat sini kena tahu proses. Kalau boleh pelajar kuasai enzim-enzim penting yang ada dalam proses pencernaan. Kita ada 3 je pencernaan yang perlu kuasai. Protein, karbohidrat, lipid, dan kenal pasti tempat-tempat berlakunya pencernaan tersebut, kenal pasti enzim-enzim yang digunakan dan hasil yang terbentuk. InsyaAllah kamu akan kuasai semua proses pencernaan. Jadi jawapan dia apa, Sean tadi? C, cikgu. C adalah jawapan yang kita lihat. C adalah jawapan untuk soalan pencernaan ini. Nampak? Lama sikitlah kita nak analisis tu kan? Kita nak tengok satu-satu perkaitan dia apa semua. Baru kita dapat dia punya kesimpulan ataupun jawapan yang paling tepat. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Jadual menunjukkan satu contoh menu kalori yang tinggi. Dia dah bagi kat sini. Dicadangkan untuk individu yang menghidap penyakit tertentu. Individu yang manakah sesuai mengamalkan diet seperti dalam jadual. Dia ada spaghetti, bijirin. Kita ada nasi ayam, kita ada bubur ubi keledek, kita ada ubi kayu rebus, jus buah-buahan, kita ada susu suplemen khas, nampak? Kita ada bayam dan brokoli. Individu yang obes, takkan dia nak makan semua makanan yang mengandungi kalori yang tinggi ini? Secara logiknya, betul? Yang kedua, individu yang diabetes mellitus, kencing manis, karbohidrat pun boleh tukar pada gula kan? Yang akan meningkatkan paras gula dalam darah. Jadi dekat sini secara logik ni kita boleh terima tak individu yang kedua ni? Tak boleh.
Pesakit kanser. Sebab dekat sini ada logiknya sebab apa? Kita ada suplemen khas untuk pesakit kanser berdasarkan Pinggan Sihat Malaysia. Ini menu yang dicadangkan berdasarkan Pinggan Sihat Malaysia. Kita ada Pinggan Sihat Malaysia yang suku separuh. Ya. Itu ada dalam silibus biologi tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni. Okey. Suku separuh. Jadi ini analisis perkaitan kita tengok, okey. Dan pesakit jantung. Pesakit jantung ni dia kena makan makanan yang kurang lemak. Tapi disebabkan adanya suplemen khas, adanya makanan karbohidrat, jadi pesakit kanser ni memerlukan banyak tenaga untuk pastikan dia boleh merawat kanser tersebut, melakukan rawatan kemoterapi dan sebagainya. Jadi secara logiknya jawapannya dekat sini adalah pesakit kanser. Okey. Lama sikit kita kena tengok menu-menu. Sama juga dengan menu untuk ibu mengandung, untuk kanak-kanak, untuk orang dewasa, untuk atlet, menu dia berbeza-beza. Seperti yang dicadangkan oleh Pinggan Sihat Malaysia, suku separuh. Soalan glamour tu suku separuh tu kan? Okey. Dan mungkin soalan yang seterusnya, ya, cikgu. Prada menunjukkan 2 jenis akar. Ini nampak tiba-tiba tumbuhan kan? Akar pokok paya bakau di kawasan paya bakau. Antara A, B, C, D, yang manakah menerangkan perbezaan antara kedua-dua pokok M dan N? Okey, pokok M ni kita tengok, ni akar dia tercucuk tegak kan? Ya. Yang ini pokok N ni dia bercabang-cabang. Jadi kalau kita ni kenal pasti dulu jenis akar. Okey, kalau M ni adalah pokok yang berada di zon garis pantai. Kita ada 3 zon. Untuk pengetahuan Syah lah. Ya. Untuk Paya Bakau ni kita ada 3 zon. Pernah pergi Paya Bakau kan? Pernah, Ego. Dekat kawasan mana? Dekat Taiping, Ego. Taiping kita ada satu tempat kan? Hutan Paya Bakau Laut Matang. Dekat situ. Ya. Menarik tempatnya. Murid-murid boleh pergi, bawa family pergi ke sana untuk melihat Paya Bakau dan pada malamnya boleh saksikan klip-klip. Wow. Okey. Yeah. Jadi dekat sini kita tengok. Yang ini akar yang berkaitan dengan pneumatophore. Akar respirasi dia. Yang ini adalah akar jangkang ataupun prop roots. Okey. Jadi dekat sini murid-murid, ini adalah zon garis pantai. Zon garis pantai. Kalau akar yang kedua ni adalah zon tengah. Kita ada 3 zon. Okey. Zon belakang satu lagi. Dan dekat sini terletak di sepanjang sungai berdekatan muara, terletak di kawasan yang terdedah kepada ombak. Betul ke? Ni muara sungai, yang ini pula ombak. Salah lah kat situ kan? Ya. Okey, ni akar jangkang. Betul ke akar jangkang M ni? Ni Bukan. pneumatophore kan? Jadi kat sini kita dah boleh buang. Terletak di zon garis pantai. Zon garis pantai. Yang ini terletak di zon tengah. Betul ke? Kemungkinan. Yang ni Ya. jenis pokok Rhizophora dan jenis pokok adalah Avicennia. Yang ini kalau kita tengok, pokok yang ada akar pneumatophore ni adalah pokok Avicennia. Okey? Dan juga Soneratia. Kalau yang ini pokok akar jangkang ni adalah pokok Rhizophora dan pokok yang terakhir akar banir adalah pokok Bruguiera. Kena tahu nama pokok tu dan jenis akarnya baru kita dapat kuasai Paya Bakau ni. Ya. Zon dia, akar dia, nama pokok dia kena kuasai dengan baik. Jadi logiknya dekat sini jawapan dia adalah C. Tadi saya dah katakan yang ini zon garis pantai dan yang ini adalah zon tengah. Jadi mudah saja. Kita kena pasti. Cuma kena tengok satu-satu jawapan tu betul ke tidak. Dan mungkin ada jawapan yang hampir-hampir dekat dengan kita punya konsep yang ingin ditanya. Okey. Mungkin kita boleh teruskan dengan lagi satu soalan. Mungkin soalan yang terakhir. Ya. Satu lagi soalan kan masa. Kita tengok dekat sini. Raja menunjukkan 2 jenis tumbuhan M dan N. Okey, tumbuhan juga. Antara A, B, C, D yang manakah merupakan perbezaan antara tumbuhan M dan N? Okey, kita ada buah tembikai dan kita ada pokok hibiscus. Kita ada pokok bunga raya. Bunga raya, ya. Pokok bunga raya. Jadi buah tembikai dan pokok bunga raya ni pelajar kena tahu apakah jenis tumbuhan tersebut. Adakah dia tumbuhan semusim ke, dui musim ke atau tumbuhan saka. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, kalau kamu rajin mengulang kaji, kita tahu dah kalau tembikai ni dia mesti semusim. Okey? Kalau pokok bunga raya ni adalah tumbuhan saka. Okey? Saka. Okey. Tapi kita ada tumbuhan dui musim. Dui musim contohnya macam lobak merah. Macam tu. Okey? Dui musim maknanya dia ada 2 kitaran. 2 musim. Ya. Okey, faham Okey, merupakan tumbuhan semusim. Betul ke tumbuhan semusim? Ya, betul. Semusim betul. Merupakan tumbuhan dui musim. Untuk N, bunga raya bukan dui musim. Ya. Okey, mempunyai 1 kitar hidup untuk semusim atau setahun. Hidup lebih lama daripada
daripada hidup lebih daripada 2 tahun dan mempunyai jangka hayat yang panjang. Betul ke ni? Ya. Mungkinlah jawapan dia kan. Kita tengok yang lain dulu. 1 kitar hidup untuk semusim atau setahun mempunyai 2 musim pertumbuhan. Yang ni salah lah. Sebab kalau tumbuhan saka ni dia boleh hidup lebih daripada 2 tahun dan sebagainya. Tempoh hidup dia, jangka hayat dia panjang. Okey. Terdiri daripada pertumbuhan tampang dan pembiakan. Ini untuk 2 musim. Terdiri daripada tumbuhan berkayu saka. Yang ini dah betul. Tapi yang ini pula salah. Okey. Jadi dekat sini kita tengok pilihan jawapan yang paling tepat adalah B. Iaitu 1 kitar hidup untuk semusim dan hidup lebih daripada 2 tahun atau jangka hayat yang panjang untuk tumbuhan saka. Okey. Ini tumbuhan-tumbuhan ni biasanya pelajar kurang sikit minat daripada tumbuhan. Tapi sebenarnya kalau kita dekatkan diri dengan tumbuhan ni, kita akan lebih faham proses dan lebih menghargai. Terutamanya minat kepada kelestarian alam sekitar kan. Sekarang ni negara menuju ke arah kelestarian alam sekitar, jadi kita boleh kuasai tumbuhan dengan baik, insya-Allah.